Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 姐妹们，下午好， Apa kabar sore hari ini? 希望大家都好， Ya, mudah-mudahan kita tetap baik, kita tetap sehat. 相信大家都是健健康康、平安。 Ya, mari kita akan memulai ibadah kita sore hari ini. 我们将开始我们今天下午的团契 Dan，mari kita menyanyi dari pujian kita, selain Kau tiada yang lain. 我们要高手高举我们的上帝， Hanya Tuhan Allah Yehova itulah Allah kita. 只有上帝是我们的神。 Mari kita menyanyikan pujian ini. 我们一起恩高我们的上帝。 Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya.
sekalian, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. 我们低头祷告。 Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu, bersyukur ya Tuhan, karena hari ini Tuhan memberikan waktu lagi bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hari lepas hari kehidupan kami sampai kepada hari ini. Sudah bulan yang ke-6, Tuhan sudah memberkati kami di tahun ini. Kami sudah menjalani semuanya, itu pun karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah kiranya sore hari ini kami bisa merenungkan kembali akan firman-Mu untuk melihat lagi bagaimana penyertaan Tuhan dan menjalani lagi bulan-bulan ke depan sampai di akhir tahun kelak ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami berdua yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dan menerjemahkannya. Berkati juga semua ibu-ibu yang ada di sini ya Tuhan, yang ada beribadah bersama. Tuhan yang akan memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami, anak-anak Tuhan, ibu-ibu di gereja ini yang akan beribadah kepadamu. Tuhan berkatilah kami semua melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 46 ayat 10 bagian A. 请翻开诗篇第46篇。 Ya, Mazmur 46 ayat 10 bagian A mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. 诗篇46篇第10节，你们要休息，要知道我是神。 Ibu-ibu sekalian, sekarang kita sudah sampai di akhir bulan Juni 2022 ya. 我们在6月的最后一周， Kalau di kalender itu kita sebut sebagai akhir dari semester pertama di tahun ini. 如果算节期的话，就是在最终的节期。 Dan minggu depan kita akan memasuki semester yang baru. 因为在下个月我们就进入新节期， Atau kita sering bilang ya, sudah setengah tahun kita lewati. 就是按我们的日历，就是已经过了半年。 Dan kita kalau mau akhir tahun berarti tinggal setengah tahun lagi ya 2022. 那如果在年中，就需要6个月。 Maka pertanyaan yang seharusnya ada di pikiran kita ketika kita menjalani waktu-waktu ini, 那我们要思考的问题就是说，我们已经经过了这个半年的日子， bagaimana ibu-ibu menjalani tahun ini, setengah tahun inilah. 我们怎么度过在这个半年的时间？ Bagaimana perjalanan hidup kita 6 bulan ini? 我们在经过的日子如何呢？ Ya, sebab kalau kita ibaratkan perjalanan hidup kita setahun ini, 如果我们把这一年当中的生活， kita mulai di bulan Januari, lalu Februari dan seterusnya. 我们从1月份到了这个6月份， Sekarang akhir Juni artinya kita sudah separuh jalan nih. 到了这个6月份，就等于我们走了一半的路程。 Biasanya kalau sudah separuh jalannya, 平常如果半路了， kita sudah mulai lelah. 平常就会疲 Kita 惫， udah mulai jenuh, udah mulai bosan. 会觉得无聊。 Tapi mau gimana lagi ya itu? 但是我们应该怎么办呢？ Mau mundur ya nggak bisa, kita sudah jalan 6 bulan kok. 不可能退后，一定要前走。 Mau maju ya masih lama ya, masih 6 bulan lagi loh akhir tahunnya. 要前进的话呢，又再需要6个月的时间。 Memang tengah-tengah tahun ini masa-masa yang aduh mau mundur nggak bisa, mau maju juga capek, itu harus gimana? 因为在这个中间的当中呢，很艰难，要往后或是前走。 Nah, dalam keadaan yang seperti inilah lalu kita mulai menggumulkan satu bagian firman Tuhan ini. 然后在这样的情形，我们就思考了今天的经文。 Gimana ya kita ketika mau maju kita lelah, tapi mau mundur juga nggak bisa. 我们要向前走，就觉得很疲累；往后推又没办法。 Nah, ibu-ibu sekalian, ternyata keadaan yang sulit itu juga pernah dialami oleh Bani Korah yang tertulis dalam Mazmur tadi. 这样的情形呢，不只是我们面对，而在这个艰难当中，也有这个巴尼哥拉所面对的。 Siapa Bani Korah itu? 这个调用拟音是谁呢？
Mungkin ibu-ibu yang pernah membaca waktu perjalanan Musa dan bangsa Israel di padang gurun itu, 就是在这个以色列人走进这个旷野， ibu-ibu mungkin masih ingat ketika satu masa ada satu kelompok orang yang memberontak terhadap Musa di padang gurun. 就有一个事件发生，就是有一群人，他们背叛了这个摩西。 Mereka memberontak terhadap Musa. Masa hanya kamu yang pimpin, kami juga bisa lah. 他们这群人就对摩西说：“为什么你领导，只有你能领导，我们不能吗？” Dan mereka bukan hanya memberontak terhadap Musa, tetapi memberontak terhadap Allah. 他们不只是反抗了摩西，而是神。 Karena Musa itu dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel. 因为摩西是被上帝选成为以色列人的领导。 Tapi kelompok orang ini mempertanyakan kepemimpinan Musa, mereka memberontak terhadap Musa. 但是呢，这群人呢，反抗了摩西。 Dan kita baca ya, kitab itu di kitab Keluaran itu, akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan. 那这个出埃及记记载，这一群人呢就被上帝惩罚了。 Dan salah satu pemimpin kelompok yang memberontak itu disebut dengan namanya adalah Korah. 那这一群反抗的领导名叫科拉。 Jadi Korah itu adalah pemimpin pemberontak mereka. Dia yang mengajak umatnya, dia yang mengajak kelompoknya untuk memberontak terhadap Musa dan terhadap Tuhan. 这个科拉就是带领了他的主群来反抗摩西的领导。 Dan sepertinya ibu-ibu, yang disebut dengan Bani Korah itu adalah keturunan Bapak Korah yang dulu memimpin pemberontakan itu. 那这里的科拉后裔就是这个领导叛徒的科拉的后裔。 Maka ibu-ibu bisa dibayangkannya bagaimana hidup mereka saat itu. 我们可以想象他们这个被惩罚的生活。 Bani Korah ini pasti dianggap sebagai bani yang kelompok yang sering diejek lah kayak gitu. 就我们可以想象，他们这群人也许会被取笑的一群人， Mereka mungkin kelompok yang sering dihina, 被看不起， sering disisihkan, nggak usah ikutan lah, kamu kan keturunan pemberontak. 他们被排斥的， Di Indonesia ada ya ibu-ibu ya, 就像在印尼， keturunan PKI itu susah loh. 就是这个贝加伊的后裔。 Ya ini keturunan pemberontak, mereka hidup di tengah-tengah umat itu, mereka disingkirkan, mereka disisihkan, diejek dan dihina. 他们是被排斥的一群人。 Nah kalau kita perhatikan nats yang kita baca tadi, 如果我们注意刚才读的经文， kalau kita baca dari awal sampai kepada akhirnya, 特别是从第一节到最后一节， di bagian awal itu dikatakan bahwa ini adalah nyanyian Bani Korah terhadap perlindungan Allah bagi mereka. 他这段的这个主题，神为起名做避难所遮。 Makanya kemudian LAI memberi judulnya itu tepat, Allah Kota Benteng Kita. 如果圣经经文呢，就是标题“神是我们的避难所”。 Bayangkan ibu-ibu, mereka adalah suku yang tersisihkan. 克拉的后裔就是被排斥的一群 Mereka 人， adalah suku yang selalu diejek sebagai keturunan pemberontak. 他们被取笑或是捉弄。 Tapi kalau kita baca ayat-ayat ini, 但如果我们注意这段经文呢， kita bisa dapati sesuatu yang positif sekali. 他们所唱的诗歌给我们正面， Bahwa orang-orang ini menganggap, merasakan dan menikmati Tuhanlah kota benteng bagi mereka. 他们非常的享受，非常的恳切的相信上帝是他们的避难所。 Maka menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apa rahasianya ya? 那我们要思想的问题，他们的这个秘诀是什么？ Apa rahasianya sehingga mereka sekalipun dalam keadaan yang sulit, dihina, disisihkan, tetapi mereka bisa merasakan bahwa Allah itu adalah kota benteng bagi mereka. 他们有什么秘诀？在他们成为这个排斥的主群，但是他们
可以感受到上帝是他们的避难所呢？ Salah satu rahasianya ada di ayat ke-10 bagian A itu, ibu-ibu. 它的秘诀就是刚才我们读的第4节， Di situ dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. 你们要休息，要知道我是神。 Atau dalam bahasa aslinya diterjemahkan juga, diamlah dan rasakanlah bahwa akulah Allah. Atau diamlah dan nikmatilah bahwa akulah Allah. 原文的这段经文意味着，就是你们要安静或是休息，享受上帝是神。 Ternyata ibu-ibu, mereka belajar untuk berdiam, tenang, bermeditasi, bergumul bersama dengan Tuhan. 原来他们这被排斥的族群能感受到上帝是他们的避难所，是因为他们安静休息，只享受上帝而已。 Sehingga ketika mereka berdiam bersama dengan Tuhan, 当他们安静的与神同在， mereka bisa mengetahui, mereka bisa merasakan dan menikmati Tuhan dalam hidupnya. 他们可以享受、感受到上帝真实与他们同在。 Ternyata ini rahasia yang umum sebenarnya, kita juga sering rasakan. 这我们也平常会感觉到的。 Ketika Bani Korah ini berdiam bersama dengan Tuhan, 当这个科拉的后裔安静在神面前， ketika mereka betul-betul hanya berelasi dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, 他们单单与神祷告亲近， mereka bisa betul-betul mengetahui, bahkan merasakan Allah itu kota benteng hidup mereka. 他们实实在在的感受到神是他们的避难所。 Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, 因此，姐妹们， bagaimana perjalanan hidup kita selama 6 bulan ini? 我们在这个6个月当中，我们的生活是怎么样？ Sudah mulai lelah? 是否开始疲倦？ Sudah mulai bosan? 是否开始无奈？ Mungkin kita juga menatap ke depan sambil tidak tahu, aduh apalagi nih masalah ke depan. 也许如果我们向前往， Mungkin di antara kita ada yang berpikir, bisa nggak ya kita sampai akhir tahun nanti? 我们也许会想，我们会不会走到这个年？ Keadaannya kok gini-gini aja, banyak sekali masalahnya. 为什么事情不断的？ Bapak Ibu ingat, Allah itu kota benteng kita. 我们要记得，神就是我们的避难所。 Artinya kalau dia adalah kota benteng kita, 如果他是我们的这个避难所呢？ ketika ada serangan, ada masalah yang datang, dia akan melindungi kita. 如果我们面对了很多的问题，他是保护我们、围绕我们。 Ketika ada badai sekalipun, dia akan memberikan ketenangan dan kehangatan. 如果有大风大浪，我们在他保守之下有安宁、有安全。 Tapi bagaimana kita bisa merasakan bahwa Allah itu betul-betul kota benteng kita? 但是问题的思考，我们怎么可以感受到上帝是我们的避难所呢？ Mari kita belajar seperti Bani Korah. 我们学习科拉的后裔， Diamlah sejenak, 我们就安静下， berdoalah, 在上帝面前祈求祷告。 nikmatilah waktu bersama dengan Tuhan. 我们享受与神同在， Karena ketika kita berdiam bersama dengan Tuhan, menikmati hidup bersama dengan Tuhan, 因为 kita akan merasakan bahwa betul-betul Allah kota benteng kita. 因为我们在安静休息当中享受神的同在的时候，我们才能其实经历到神是我们的避难所。 Jangan takut menghadapi hari depan, 我们不用担心面对明天， karena Allah kota benteng kita. 因为上帝是我们的避难所。 Ambillah waktu sejenak untuk bergumul bersama dengan Tuhan. 我们安静，我们安排我们的时间，安静在上帝面前。 Cobalah ya, tenang sejenak bersama Tuhan. 让我们休息一下，静一下， Maka ibu-ibu akan merasakan Tuhan itu kota benteng hidup kita. 我们就会感受到神是我们的避难所。 Mungkin bulan depan, mungkin 2 bulan lagi ibu-ibu merasakan kesulitan dalam hidup, tenang, bergumul bersama Tuhan. 如果在明天或是隔天，我们会面对问题，就安静下来， Dan rasakan betul Tuhan akan membentengi hidup kita.
在我们向神祷告当中，我们可以感受到神是我们的避难所。 Tuhan memberkati kita semua. 神祝福我们。 Mari kita berdoa. 我们祷告，父神，在我们面对生命生活的风浪当中，我们祈求主啊，帮助我们，让我们可以安静，因为在安静当中，我们可以享受你的同在，我们可以感受到神保护我们，神在成为我们的避难所。主，在我们的艰难、痛苦、有问题当中的时候，主啊，不要远离我们，因为我们要依靠你，我们要呼求你，让我们有安静的心等候上帝。我们这样的祈求祷告，奉耶稣的名，阿门。 Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sekalian. Shalom. 平安。